Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nuala Sofia binti Muhammad Zahiran dari Fakulti Bahasa dan Pendidikan. Pensyarah saya Misha Fawati Atika binti Syafi'i. Kod subjek Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-Kanak SEC 2313. Saya semester 2 dari DIPAK Kumpulan 5. Saya Sofia, hari ini saya akan berkongsi dengan anda tentang perbezaan aktiviti pembelajaran mengikut Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK dan Kurikulum Permata. Anda mesti tidak tahu apa itu KSPK dan Kurikulum Permata kan? Baiklah, saya akan menerangkan lebih lanjut tentang KSPK dan Kurikulum Permata. KSPK ni mula diperkenalkan pada tahun 2010 dan dia telah disemak semula pada tahun 2017. KSPK ini juga telah mencapai kualiti kurikulum yang dilaksanakan setanding dengan standard antarabangsa di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Manakala kurikulum permata ini juga telah ditubuhkan pada tahun 2004 atau 2005 yang menjadi sebagai satu pendekatan proaktif untuk menangani masalah sosial di kalangan remaja dan juga belia. Kurikulum permata ini juga telah disemak pada tahun 2008 dan semakan 2 juga telah dilakukan pada tahun 2012. Tanpa membuang masa lagi, saya akan menerangkan kepada anda tentang perbezaan yang pertama antara KSPK dan kurikulum permata dari segi matlamat. KSPK, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ini bertujuan untuk kembangkan potensi murid dari berumur 4 hingga 6 tahun secara seluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyuburkan serta aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk tingkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendirian positif pada diri murid agar mereka bersedia menghadapi cabaran yang akan datang dan mengikut pembelajaran seterusnya. Manakala kurikulum permata pula, dia untuk menyediakan program asuhan dan didikan awal yang bersepadu untuk kanak-kanak yang berumur 0 hingga 4 tahun. Kurikulum ini juga sediakan banyak peluang kepada kanak-kanak untuk dapat pengalaman pembelajaran awal yang berkualiti untuk melahirkan model insan negara yang mempunyai sasiah mulia, kerohanian yang mantap, kecerdasan yang tinggi, menghargai pelbagaian budaya, politik, mengamalkan gaya hidup sihat. Seterusnya, kita akan menelusuri perbezaan objektif antara KSPK dan kurikulum permata. Kita boleh tengok kat sini, KSPK ni dia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan. Selain itu, dia mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid yang beragama Islam. Ketiga, menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia. Keempat, menghapuskan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif serta kemahiran menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Yang kelima, mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan badan dan menjaga keselamatan diri. Keenam, memperkembangkan konsep kendirian positif dan keyakinan diri. Ketujuh, mengembangkan daya kreatif dan estetika. 8, menyayangi dan menghargai alam sekitar. Dan akhir sekali, 9, mengembangkan daya kreatif dan estetika. Dari segi kurikulum permata ni, dia juga boleh membina emosi dan akhlak kanak-kanak tu. Untuk apa? Untuk lahirkan individu yang bersasiah mulia, tenang, ceria, bersopan santun, penyayang, berempati dan adil. 2. Membina kemahiran awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak serta keupayaan mereka untuk menumpukan perhatian. Selain itu, dia juga membimbing kanak-kanak tersebut untuk kuasai kemahiran awal berbahasa, berkomunikasi dan literasi dalam bahasa Melayu, bahasa Ibunda dan bahasa Inggeris.
Selain itu, dia membina kemahiran bersosial, interpersonal dan intrapersonal yang baik untuk bolehkan kanak-kanak tu bergaul dalam masyarakat pelbagai budaya. Seterusnya, dia juga mendidik kanak-kanak tu untuk amalkan pemakanan yang sihat, kebersihan dan keselamatan diri dan gaya hidup sihat. Ketujuh, membina hubungan positif dengan ibu bapa, komuniti dan pihak berkenaan yang boleh sumbang kepada pendidikan dan kesejahteraan kanak-kanak. 8. Membimbing kanak-kanak itu untuk kuasai kemahiran awal berbahasa, berkomunikasi dan literasi dalam bahasa Melayu, bahasa ibunda dan bahasa Inggeris. Akhir sekali, dia juga membantu kanak-kanak itu untuk kembangkan kemahiran motor kasar dan motor halus serta perkembangan fizikal. Ini adalah galeri gambar yang telah saya sediakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak prasekolah itu. Baiklah, perbezaan KSPK dan kurikulum pemata yang ketiga pula dari segi bidang pembelajaran. Dekat sini, KSPK yang pertama, tunjang komunikasi. Kedua, tunjang kerohanian, sikap dan nilai. Ketiga, tunjang kemanusiaan. Keempat, tunjang keterampilan diri. Kelima, tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Dan keenam, tunjang sains dan teknologi. Dari segi kurikulum pemata pula, yang pertama, perkembangan sosial, sosioemosi dan kerohanian. Yang kedua, perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal. Ketiga, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Keempat, perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. Kelima, perkembangan fizikal dan keenam, perkembangan kreativiti estetika. Memandang ke sudut arah yang lain pula, KSPK dan kurikulum pemata juga terdapat perbezaan dari segi strategi pembelajaran dan PDPC. Dekat sini, KSPK, dia pembelajaran dia berpusatkan murid. Dia juga belajar melalui bermain, pembelajaran berdasarkan inquiry, pendekatan bersepadu, pendekatan bertema, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran mastery, pembelajaran kontekstual dan akhir sekali pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan. Dari segi kurikulum pemata, belajar melalui bermain dan dia juga mempunyai teknik-teknik yang lain. Selain itu juga dia ada menggunakan konsep 3E. Konsep 3E itu bermaksud meneroka, exploring, mengeksperimen, experimenting dan mengalami, experiencing. Pembelajaran berdasarkan konsep 3E ini melibatkan pembelajaran secara hands-on dan aktif. Dan yang terakhir, saya akan menyentuh sedikit tentang perbezaan antara KSPK dan kurikulum pemata dari aspek nilai-nilai murni. Contohnya, KSPK menekankan tentang kepercayaan kepada Tuhan, berterima kasih, berhemah tinggi, keadilan, hormat menghormati, berdikari, berdisiplin, kasih sayang, kejujuran, toleransi, kerajinan, bertanggungjawab, kesederhanaan, kerjasama, baik hati dan keberanian. Manakala kurikulum pemata pula menitik beratkan sifat kepercayaan kepada Tuhan, keyakinan diri, baik hati, berani, rajin, hormat menghormati, kasih sayang, berbudi bahasa, jujur, daya tahan diri dan bertanggungjawab. Buka kasut, itu salah ibu ya. Sebelum saya menutup tirai perbincangan kita pada kali ini, saya ingin memperkenalkan lecturer saya yang sangat cantik, iaitu Miss Syafawati Atika binti Syafi'i. Baiklah, sekian sahaja perkongsian saya tentang tajuk ini. Saya harap anda boleh memahami isi kandungan topik yang telah saya kongsikan. Sekian, terima kasih.